Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini dapat kita menyambung lagi bicara wakaf, dan kali ini kita akan berbicara mengenai peranan wakaf dalam kerajaan Osmaniyah. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui sikit sebanyak betapa besarnya peranan wakaf dalam Islam. Yang pertama, kita merujuk semula apakah ta'rif wakaf. Jadi kita dah maklum bahawa wakaf iaitu menahan harta yang kekal fizikalnya untuk dimanfaatkan kepada orang lain bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'rif wakaf. Dan sebenarnya berbagai-bagai takrif lagi yang maksudnya sama, diolah oleh beberapa orang, para ulama pada berkaitan takrif wakaf ini. Jadi kita sudah maklum sebelum ini bahawa wakaf atau amalan wakaf ini telah bermula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti pada zaman para sahabat dan zaman Khulafa'ur Rasyidin. Dan selepas zaman Khulafa'ur Rasyidin, zaman khalifah-khalifah, amalan wakaf diteruskan oleh kerajaan-kerajaan yang selepasnya. Mereka itu mengamalkan wakaf dalam memperkokohkan ekonomi negara dan sebagainya. Oleh itu, kita dalam sejarah mencatatkan bagaimana amalan wakaf berlaku di zaman kerajaan Bani Umayyah atau kerajaan Umayyah, lepas itu kerajaan Abbasiyah, kerajaan Osmaniyah. Ini kita akan bincang kerajaan Osmaniyah nanti. Selain lepas itu kerajaan Andalus, kerajaan Ayyubiyah, kerajaan Mamluk, kerajaan Mongol, kerajaan seterusnya sampai ke kerajaan Samudra, Pasai, dan sampai ke Sultan Melayu Melaka. Amalan wakaf terus dilaksanakan. Hingga kan mengikut kajian, kini ada 140 buah universiti di dunia yang beroperasi dengan dana wakaf. Contoh di Jerusalem, sejak abad ke-20, semua sekolah daripada universiti sampai ke sekolah rendahnya dibiayai oleh harta wakaf. Di zaman kerajaan Osmaniyah, harta wakaf dijadikan sebagai satu perkara yang sangat penting dalam pentadbiran negara, hingga kan seluruh kemudahan awam seperti pendidikan, kesihatan, premis perniagaan, dan kemudahan-kemudahan awam yang lain, jalan raya, jambatan dan sebagainya adalah daripada harta wakaf. Hingga ahli sejarah, pakar-pakar sejarah menganggarkan 3/4 daripada harta awam Osmaniyah dulu adalah daripada harta wakaf. 3/4 harta awam di zaman kerajaan Osmaniyah adalah harta wakaf. Walaupun kerajaan pada masa itu mengutip cukai, tapi harta kerajaan atau wang kerajaan tadi digunakan kepada perkara lain seperti keselamatan negara,
gaji kaki tangan dan yang lain-lain. Ya, makna wakaf memberi peranan membantu pihak berkuasa ya dalam memakmurkan negara. Jadi tegasnya amalan wakaf telah menjadi terasa utama dan wakaf telah menjadi budaya dalam masyarakat kerajaan Osmaniyah dulu. Dan juga dicatatkan bahawa beberapa keunikan telah berlaku dalam amalan wakaf pada masa kerajaan Osmaniyah. Ya, selain daripada yang pertama, wakaf diamalkan secara menyeluruh dalam setiap perkara kebajikan dan ia menjadikan budaya dalam masyarakat pada masa itu. Hingga kan wang wakaf telah digunakan untuk membantu membayar cukai yang diwajibkan oleh kerajaan. Ketika berlaku peperangan di mana kerajaan amat memerlukan sumber bantuan, maka wakaf memainkan peranan bagi mereka yang tak mampu nak bayar cukai yang dari kerajaan, bantu bayar cukai supaya cukai itu dapat digunakan oleh pihak kerajaan. Juga wakaf digunakan dalam menghadapi beberapa masalah kau hidup, macam yang orang yang sakit, memberi bantuan kepada yang sakit, atau mereka yang menghadapi musibah, kebakaran dan sebagainya, ribut dan sebagainya yang merosakkan harta benda, ya. Jadi wakaf digunakan untuk membantu mereka. Satu lagi dicatatkan dalam sejarah kerajaan Osmaniyah bahawa mereka ada satu satu aktiviti dia mengadakan dapur awam. Tiap kampung tempat orang miskin ada dapur awam. Dapur awam ni yang memasak makanan bagi orang miskin boleh ambil dia percuma di situ. Umpamanya kalau kita lah dalam setiap daerah tu, atau kampung yang miskin ada. Kita pun ada juga, tapi bila musim banjir, kita ada pun juga tu. Tapi zaman kerajaan Osmaniyah memang dia sengaja dia buat di orang miskin yang susah boleh ambil makanan, boleh makan yang tempat yang disediakan. Begitu juga bantu pada orang sakit dan sebagainya. Itu dipanggil dapur awam. Dapur awam makan percuma. Kita ada juga makan percuma bulan Ramadan, umpamanya kita buat lambuk. Itu makan percuma juga. Tapi konsep dia itu untuk menyelerakan bantuan, bukan bantuan pada orang miskin. Mungkin ada orang miskin, tapi ada juga orang yang tak miskin, ya, yang mengambil. Itu sebagai kita sedekah. Tapi di zaman kerajaan memang ada dalam sekampung tempat orang miskin memang dia dapur awam, dia masak. Mungkinlah orang Arab dulu, mungkin orang zaman dulu dia makan roti ke dan sebagainya, mungkin ada dapur di situ. Jadi orang miskin susah datang boleh ambil makanan di situ. Jadi makan itu disediakan dari sumber harta wakaf secara berterusan. Kemudian juga mereka juga pada bulan Ramadan mengadakan berbuka puasa. Ini macam kita jugalah, ya, macam kita juga. Begitulah, ya, nak terangkan, ya, kita nak memahami bagaimana peranan wakaf dalam kerajaan Osmaniyah. Dia juga memiliki hospital, dan hospital itu bukan saja di mana, tetapi kaki tangan hospital, daripada doktornya, daripada jururawatnya, kedai kaki tangan, ya, semuanya dibiayai oleh wakaf. Umpamanya ada hospital yang di Mesir, satu hospital yang dibina yang terbesar, yang memuat yang menyediakan 8,000 katil, yang terbesar. Itu pada berlaku di zaman dahulu. Begitu juga mereka selain daripada hospital, memberi rawatan percuma, pesakit-pesakit tidak dikenakan bayaran, dan bukan sahaja setakat itu, pesakit yang sudah baik dan sembuh
Dia nak balik kampung, wakaf menyediakan perbelanjaan, memastikan dia dapat sampai ke rumah dia. Begitulah kebajikan dari segi rawatan pesakit dan sebagainya. Ya. Yang dari segi pendidikan, kita dah maklum, saya dah cerita sebelum ni, universiti, college, macam hari ini kita terkenal, tempat terkenal di Azhar, di Mesir, Universiti Azhar, dan ada lagi universiti cawangan-cawangan, ya, Azhar tu di Mesir, ya, ada 15 tempat kan, semuanya dia tidak kena apa-apa yuran, semua daripada harta wakaf, juga sekolah dan wakaf yang pertama dulu saya ada ceritakan, iaitu di Morocco, di Morocco, universiti yang pertama yang diwakafkan oleh seorang perempuan, Fatimah Al-Fihli, iaitu pada tahun 850 masih. Sudah lebih 1000 tahun lebih dah. Dan masih beroperasi sehingga hari ini. Yang melahirkan begitu ramai, ya, ulama-ulama, pemimpin terkemuka di dunia daripada universiti, termasuk Universiti Azhar dan universiti yang lain, ya, universiti wakaf ni, ya. Maknanya zaman dulu cerdik pandai ni, ya, perubatan dan sebagainya tu, semuanya keluar daripada pintu sekolah wakaf, daripada universiti, maknanya daripada hasil daripada wakaf daripada orang ramai. Dengan sebab itu pada sidang majlis sekalian, sidang puntun sekalian, maknanya kita marilah kita cuba menginfakkan sebahagian daripada harta kita untuk berwakaf kita, supaya untuk ini kita dapat membantu meningkatkan syariat Islam, memajukan bangsa kita dari segi ekonomi dan sebagainya. Ya, kelebihan berwakaf ini banyak, ya, yang antara yang saya dah sebutkan tadi, yang sebelum ini, ya. Dan satu lagi saya dah sebutkan, ada dalam hadis Rasulullah SAW tentang wakaf ni, dia kata wakaf, ya, boleh, harta wakaf boleh menghapuskan dosa. Ya, berdasarkan hadis, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Maksudnya sedekah itu, sedekah wakaf, ya, sedekah maksudnya termasuk sedekah wakaf, ya, menghapuskan dosa sebagaimana air memadam api. Ada satu hadis lagi, ya, menyebutkan bahawa orang yang pemurah, bersedekah, berwakaf dan sebagainya, dia akan dapat doa malaikat. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, setiap pagi ada dua malaikat, dua malaikat turun. Satu malaikat dia mendoakan, dia kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Itu malaikat yang pertama. Maknanya, ya Allah, kurniakanlah ganti terhadap orang yang membelanjakan hartanya. Bagaimana kita maklum bahawa Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Maksudnya sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kelebihan. Di samping itu juga Rasulullah ada bersabda, ya, dia kata, baginda berkata bahawa setiap pagi ada dua malaikat turun ke bumi. Yang seorang malaikat tadi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Maknanya, ya Allah, kurniakan ganti terhadap orang yang membelanjakan harta kepada Allah. Maknanya orang yang bersedekah, berwakaf, menderma dan sebagainya itu, malaikat mendoakan supaya diganti, ya, apa yang dibelanjakan itu. Dan satu malaikat lagi pula berdoa, dia kata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang maksudnya, ya Allah, berilah kemusnahan terhadap orang yang menahan hartanya. Ini orang bakhil. Ya, orang bakhil yang kedekut.
Sebab dalam ada ulama kata kalau ada orang minta pada kita, ya orang datang minta sedekah kepada kita, minta derma sedekah kita mesti bagi, yes, tak banyak sepakai yang kita mampu. Kerana orang yang datang tu dia telah, maknanya dia telah menjatuhkan maruah diri dia. Orang minta sedekah ni dah menjatuhkan maruah diri dia. Dah satu kekurangan. Jadi kita bantu dia menebus dia punya maruah dia tu. Dia datang kita. Setakat mana yang kita mampu, itu pandangan ulama. Jadi dalam cerita hadis ini menyebutkan orang yang bakhil, dia ada duit, bukan tak ada duit, tapi dia tak nak menyumbang walau sikit pun, maknanya sumbang yang tidak menjejaskan kekurangan daripada duitnya itu. Itu yang malaikat Allah ma'ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kemusahan terhadap orang yang menahan hartanya. Dalam satu hadis lain juga saya sebut, Nabi kata bahawa bersedekah tidak mengurangkan harta. Nabi kata, ma naqasa malun min sadaqatin. Maknanya tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nabi kata tidak akan berkurangan harta yang tidak yang disedekahkan. Sedang penonton sekalian, kita maklum bahawa wakaf ni terbagi kepada dua. Satu disebut wakaf khas, yang kedua disebut wakaf am. Wakaf khas, bila seseorang itu menyerahkan hartanya, dia sebut harta ini untuk apa. Kata untuk saya nak ini, duit saya ini untuk masjid ini. Itu wakaf khas. Ataupun disebut ini saya untuk sekolah tahfiz ni, itu wakaf khas. Atau duit ini saya gunakan untuk bantuan kepada anak yatim. Itu khas. Itu wakaf khas yang dah ditentukannya. Yang kedua wakaf am yang tidak ditentukan. Wakaf am, wakaf yang tidak ditentukan. Macam potongan gaji bulanan kita, sumbangan kita, isi tabung wakafnya ada di masjid. Ni ada tabung wakaf ni dah letak di petrol pump, ya. Ada 3 petrol pump dah kita letakkan dengan kerjasama pihak yang berkenaan, ya, untuk memudahkan orang ramai berwakaf. Itu wakaf am. Wakaf am ni pihak pengurusan wakaf boleh gunakan untuk masjid, untuk sekolah, untuk surau, untuk apa juga pendidikan ke, untuk bantuan fakir miskin ke, untuk dan sebagainya lah. Apa-apa kebajikan boleh. Itu wakaf am, ya. Nah, wakaf khas ni kalau kata masjid saja. Itu di Perbadanan Wakaf Selangor kita ada beberapa pusing, ada lebih daripada 10 buah lah, yang sekarang menunggu wakaf pada orang ramai. Dia punya akaun ada di maknanya orang datang, dia kata datang, saya nak wakafkan ni RM1,000 untuk wakaf masjid A. Kita masukkan dalam akaun A. Itu pada wakaf khas. Wakaf khas kita tidak boleh nak menyalih. Tapi wakaf am kita boleh nak memajukan tanah-tanah yang diwakafkan ni pun boleh gunakan duit wakaf am, ya. Wakaf am. Tidak. Dan untuk makluman, saya suka mengulangi semula, ya, bahawa Majlis Agama Islam Selangor melalui Perbadanan Wakaf Selangor telah mengagihkan harta wakaf untuk kebajikan bina masjid, sekolah agama, surau dan sebagainya, ya. Dia wakaf yang terkumpul yang melalui daripada potongan gaji yang datang sendiri, ke pejabat wakaf kita. Ada juga yang telefon kita, dia minta kita datang ke rumah dia, minta ambilkan wakaf. Kita pergi. Ada pegawai kita boleh pergi. Ini pun ramai juga. Dia ada uzur dan sebagainya, tak dapat nak datang, dia telefon ke pejabat wakaf. InsyaAllah kita boleh kaki tangan pedang wakaf pergi ke rumah dia untuk mengambil pada wakaf. Itu juga, ya. Kalau bagi orang muda ni, ya, dia orang faham dengan melalui teknologi sekarang ni lah, ya, macam-macam dia, melalui bank dan sebagainya, ya. Setakat ini yang kita rekodkan iaitu kita daripada duit wakaf
yang terkumpul tu 517 juta kita telah bina 57 masjid. Ya. Dan 46 juta telah digunakan bina 52 buah surau. Ini maksud dah lama lah. Dan juga 146 juta dah gunakan untuk 33 buah sekolah dah dibinakan daripada duit wakaf yang tuan-tuan kumpul. Itu guna kalau kita duit wakaf ni kita kumpulkan setempat, jadi kumpul banyak jadi dapat kita bina. Ya. Tapi kalau duit wakaf ni berasa sana sikit-sikit jadi tak dapatlah nak buat projek yang besar ya. Tu nak buat bina masjid pun tak boleh ya. Ni. Jadi dengan sebab itu kita berharap dapat kerjasama semua rakyat negeri Selangor khususnya dan orang-orang Islam amnya khususnya dapat kiranya menginfakkan sebahagian harta kita ya. Setelah kita tunaikan zakat yang diwajibkan, selain itu kita wakafkan pula ya. Kita wakafkan harta kita. Bagaimana kemudahan yang ada kita yang sekarang ni ya, boleh kita menggunakan melalui menerusi aplikasi Snap and Pay sekarang ni ya. Tu kan. Dan berbagai cara lagi untuk beri kemudahan mereka. Tapi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang penduduk sekalian, kalau ada harta wakafkan, telefon saja dengan pejabat wakaf ya, pejabat wakaf. Kita akan pergi memberi kerjasama untuk membantu datang dan boleh wakaf pun, wakaf emas pun boleh ya. Selain pada wakaf wang tunai, wakaf tanah, wakaf wang tunai pun boleh juga. Jadi itu saja. Mudah-mudahan perbincangan kita pada kali ini mendapat manfaat ya. Mudah-mudahan terdorong hati kita untuk mewakafkan. Jangan kita lupa Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah wa ilmun yuntabi aw waladun salih." Maknanya apabila mati seseorang tu terputus amalannya melainkan 3 perkara. Terputus amalan maknanya amalan sembahyang meninggal, amal sembahyang ni terhentilah, dia tak sembahyang lagi. Amalan puasa dia terhenti, tutup buku dia. Tetapi amalan wakaf, bila harta yang diwakaf itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain, maka amalan dia berjalan terus. Kalau diwakafkan dapat dibina sekolah, selagi sekolah itu digunakan, maknanya dia dapatkan yang pahala walaupun dia sudah bersemadi di alam barzakh, tapi pahalanya terus berjalan. Dengan itu saja, terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan, dan saya berharap supaya kita dapat membantu atau bersama-sama untuk menginfakkan harta kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.